Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membincangkan topik ayat dalam sintaksis bagi semester 2. Jadi dalam topik ayat ini terdapat beberapa subtopik yang lain. Contohnya ada subtopik golongan ayat, susunan konstituen ayat, ragam ayat, jenis ayat, bentuk ayat, dan seterusnya. Terdapat juga proses penerbitan ayat, tetapi kita akan membincangkan 5 subtopik yang terdapat dalam penggolongan ayat ini. Baik, kalau kita lihat golongan ayat ini terbagi kepada 2, yaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Ya. Susunan konstituen ayat pula terbagi kepada 2 juga, yaitu susunan biasa dan susunan songsang. Seterusnya, jenis ayat terdapat 4 jenis, yaitu ayat nyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Dan bentuk ayat pula terdiri daripada 2, yaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Dan yang akhir, ragam ayat, terdapat ragam ayat aktif dan ayat pasif. Jadi kalau kita lihat dalam topik ayat ini, memang pelajar kebanyakannya keliru antara golongan ayat dengan ragam ayat, ataupun ragam ayat dengan jenis ayat, ataupun mereka keliru antara jenis ayat dengan bentuk ayat. Jadi oleh sebab itu saya akan membincangkan petua-petua ataupun teknik untuk mengesan penggolongan ayat tersebut. Kalau kita lihat ayat dasar dan ayat tunggal, perkara yang paling penting ialah kita pastikan ayat dasar, pola ayatnya mestilah terdiri daripada 4 pola. Itu bahagian subjeknya mesti frasa nama. Tetapi bagi ayat tunggal, tidak semestinya bahagian subjeknya itu seperti ayat dasar. Kerana ayat tunggal juga boleh terdiri daripada ayat susunan songsang, ayat pasif, ataupun jenis ayat yang lain. Seterusnya ayat majmuk. Untuk mengenal pasti ayat majmuk, para pelajar perlu mengesan kata hubungnya. Dan juga kata hubung itu yang menentukan jenis ayat majmuk. Dan satu lagi perkara, ayat majmuk ini mesti mengandungi satu klausa sahaja. Kalau ayat majmuk biasanya lebih daripada satu klausa. Bagi ragam ayat, para pelajar perlu mengenal pasti sama ada ragam ayat itu aktif ataupun ayat pasif. Kalau ayat pasif, mestilah berdasarkan kata kerja yang terdapat dalam ayat tersebut. Biasanya ayat pasif ini mesti mengandungi kata kerja aktif yang telah dipasifkan. Terusnya jenis ayat. Jenis ayat juga mengandungi kata kunci tertentu. Kalau ayat penyata, ayat itu tentulah menyatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Tetapi bagi ayat jenis ayat yang lain, ayat tanya mesti mengandungi kata tanya ataupun tanda tanya. Ayat perintah, kalau ayat perintah larangan contohnya mesti ada kata kunci yang menggambarkan larangan seperti jangan, usah. Dan seterusnya, susunan konstituen ayat. Jadi para pelajar perlu mengenal pasti subjek dan predikat ataupun frasa keterangan ayat tersebut. Biasanya kalau susunan biasa mesti disusun secara yang biasa, iaitu subjeknya berada di sebelah kiri dan predikatnya di sebelah kanan. Tapi kalau susunan songsang, sudah tentu
bahagian predikatnya berada di sebelah kiri dan subjeknya berada di sebelah kanan, ya. Ataupun frasa keterangannya berada di sebelah kiri. Dan dalam hasil pembelajaran bagi topik bagi subtopik ayat ini, bagi pola ayat dasar, para pelajar perlu mengenal pasti ciri-ciri ayat dasar dan rumusnya, ya. Jadi setiap ayat dasar itu perlu ada ciri. Jadi pelajar perlu memahami ciri dan rumus ayat dasar tersebut, yang saya dah bincangkan tadi, iaitu mesti mengandungi 4 pola. Seterusnya, para pelajar dapat membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal, ya. Sebab boleh dikatakan ayat dasar juga merupakan ayat tunggal, tapi bukan semua ayat tunggal itu merupakan ayat dasar, kerana ayat tunggal boleh terdiri daripada jenis ayat yang lain. Seterusnya, para pelajar diharapkan dapat membina ayat dasar berdasarkan pola tertentu. Dan seterusnya, pelajar dapat menganalisis binaan ayat dasar tersebut. Jadi untuk latihan yang pertama ini, kita lihat soalan baju kebaya merah isteri abang masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Soalannya, yang manakah pola bagi ayat di atas? Jadi dalam menganalisis soalan ini, para pelajar perlu menandakan atau menggaris kata kunci soalan. Jadi kata kuncinya di situ ialah pola ayat, ya, bagi ayat di atas. Jadi kalau dilihat, para pelajar perlu mengesan di manakah letaknya subjek ayat tersebut dan predikat ayat itu. Selepas itu barulah pelajar menganalisisnya, ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat tersebut, subjek ayat bermula dari perkataan baju kebaya, ya. Baju kebaya dikembangkan menjadi merah, ya. Baju kebaya merah isteri abang, ya. Jadi baju kemeja merah isteri abang merupakan subjek ayat tersebut. Jadi pola ayat tersebut, subjeknya terdiri daripada, polanya ialah frasa nama, dan seterusnya predikat ayat tersebut bermula daripada perkataan masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Jadi kalau kita lihat dalam frasa predikat ayat tersebut, inti bagi frasa tersebut ialah di kedai Dobi. Jadi sudah tentu pola ayat tersebut ialah frasa nama dan frasa sendi nama. Sekian, terima kasih.